Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan apa anda saksikan tadi merupakan antara sebahagian daripada apa yang diumumkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin semalam, di mana selain daripada itu antara beberapa perkara yang diumumkan termasuklah berkenaan dengan kelonggaran protokol kawalan COVID-19 yang akan berkuat kuasa 1 Mei ini, dan antaranya adalah pemakaian pelitup muka di luar bangunan tidak lagi diwajibkan namun digalakkan bagi mengurangkan penularan COVID-19. Bagaimanapun, pemakaian pelitup muka di dalam bangunan dan pengangkutan awam adalah wajib. Pada masa sama, kerajaan tidak lagi mewajibkan imbasan kod QR melalui aplikasi MySejahtera apabila memasuki premis atau tempat awam. Dan bagi mengulas lanjut mengenai perkara ini, bersama dengan kita adalah Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali melihat kepada pengumuman semalam oleh Menteri Kesihatan, mungkin reaksi awal doktor melihat kepada perkara-perkara yang diumumkan kelonggaran-kelonggaran protokol kawalan COVID-19 ini. Okey, terima kasih Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua penonton. Berikutan dengan pengumuman oleh yang berhormat Khairy semalam mengenai kelonggaran SOP, saya secara peribadi dan juga kalau kita lihat dari kesihatan awam menyambut baik sebenarnya pengumuman tersebut. Kalau diperhatikan, keputusan kerajaan bukanlah dalam tempoh 24 jam ataupun dibuat baru-baru ini, namun ia adalah berdasarkan kepada pemerhatian data sejak 6 bulan yang lalu. Kalau kita ingat balik ketika kelonggaran mula-mula dulu kita dibenarkan merentas negeri pada tahun lepas, pada Oktober, bermula dari situ dan juga kebenaran untuk makan di restoran, dine in dan sebagainya, terdapat kelonggaran, mula ada kelonggaran SOP di situ dan mula berlaku perubahan pola tingkah laku. Dan bermula di situ dan kita perhatikan bahawa pola penyakit atau penjangkitan mengalami penurunan dan seterusnya kita dikejutkan dengan Omicron. Namun tidak banyak perubahan. Dan baru-baru ini iaitu baik kita nak memasuki bulan Ramadan dah dilonggarkan lagi sebahagian SOP, dibenarkan rapatkan saf dan juga pembukaan sepadan antarabangsa negara. Jadi di situ kita perhatikan lagi dalam tempoh sebulan memang kes terus turun. Jadi secara umum saya berkeyakinan bahawa keputusan Kementerian Kesihatan, keputusan kerajaan untuk memberikan kelonggaran tersebut sudah mengambil kira keselamatan rakyat. Maksudnya suasana kita pada hari ini secara relatif adalah selamat untuk berbuat demikian. Namun dalam masa yang sama berhati-hati dan juga meneruskan kewaspadaan dalam konteks untuk mengelakkan tularan perlu diteruskan bagi kumpulan-kumpulan tertentu seperti mana yang telah dinasihatkan oleh YBKJ semalam. Dr. Malina, kalau kita bercakap berkenaan dengan pengumuman, pasca pengumuman semalam, nampaknya KKM lebih menyerahkan kepada kita, rakyat itu sendiri dalam menentukan dari segi kawalan terhadap kawalan kendiri, risiko-risiko juga kita perlu fahami. Bercakap soal risiko ini, penilaian yang perlu dilakukan oleh rakyat itu sendiri, mungkin apakah perkara penting pada ketika ini untuk rakyat faham dari segi kawalan dan juga pencegahan, amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh mereka seperti pemakaian pelitup muka dan sebagainya, Doktor? Okey, apa yang penting ialah semua kita perlu tahu bagaimana penjangkitan COVID-19 dijangkitkan dari seseorang ke seorang yang lain. Kita tahu masa mula-mula wabak ini muncul, dia berasal daripada pasar yang menjual daging-daging haiwan yang mungkin menyebabkan penularan haiwan yang masih hidup kepada manusia, dan kemudian kita tahu bahawa ia ditularkan daripada manusia ke manusia, daripada mereka yang telah dijangkiti dengan mereka yang masih sihat. Jadi untuk mengelakkan individu yang masih sihat ni terus terlindung daripada mendapat jangkitan, disebabkan sekarang ni kita dah ada vaksin, keperluan untuk mengambil vaksin itu memang perlu dipertekadkan. Mereka yang belum lengkap vaksin, yang belum dapat penggalak, dos penggalak dan sebagainya, perlu tampil ke hadapan. Dan dari segi tingkah laku, apa yang penting sekarang ini ialah menguatkan komitmen kita bagi melindungi mereka-mereka yang masih belum lengkap vaksin, yang masih belum menerima dos penggalak ataupun mereka yang tidak boleh divaksin. Untuk kekal dalam keadaan berjaga-jaga, dan mereka yang mengambil berat, individu yang berkenaan perlu mengambil inisiatif bagi mengelakkan individu berkenaan terdedah kepada potensi jangkitan. Potensi jangkitan ni bagaimana? Kalau saya kata kita berada dalam tempat-tempat yang berisiko yang melibatkan pembukaan pelitup muka, contohnya di restoran, tempat yang sesak, rapat dan sebagainya, ataupun dalam keadaan kita memegang permukaan tempat lain dan tidak ada tempat untuk membasuh tangan, tidak ada pencuci tangan tu, hand sanitizer. Jadi ini mungkin akan menyebabkan berlakunya tularan. Jadi kadang-kadang ini perlu diperhatikan sebab virus hanya boleh memasuki badan melalui
cara yang kita sebut tadi. Kalau kita boleh mampu melaksanakannya di samping pengambilan vaksin, insya-Allah kita semua selamat. Ya, Doktor, Syawal menjelang tiba, bagaimana kita nak kawal diri lah, lebih kepada kawalan diri itu apabila kita diberi sedikit kebebasan ini ketika peralihan ke fasa endemik ini, terutamanya dalam menyambut Aidilfitri, semasa sambutan Aidilfitri, Doktor. Terlebih dahulu kita rasa bersyukur pada Allah SWT sebab dah lebih 2 kali kita tak dapat berhari raya masing-masing. Kita dapat bayangkan betapa stresnya masyarakat pada hari raya sebelum ini, dan kita berdoa semoga ianya tidak berulang lagi. Jadi dengan situasi yang telah saya huraikan tadi, secara umum selamat untuk masyarakat kembali berinteraksi secara hampir normal antara satu sama lain. Apa yang penting di sini ialah kita meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan jangkitan yang akan berlaku. Meskipun dapat berhari raya dalam keadaan yang lebih selesa lah berbanding dengan tahun-tahun lepas. Maksudnya pemakaian mask dah dilonggarkan dan sebagainya. Namun perlu juga mengambil perhatian, berhati-hati. Terutama kalau macam kata yang saya sebut tadi, yang masih belum lengkap vaksin ataupun individu yang kita ziarahi itu merupakan warga emas, ada komorbid dan sebagainya, perlu ambil perhatian di situ. Dalam keadaan yang sama juga, sesiapa yang mungkin mempunyai gejala dan sebagainya, elakkanlah daripada pergi berhari raya kan. Maksudnya kuarantinkan diri sendiri, buat ujian saringan dan elakkan daripada menularkan pada individu yang lain. InsyaAllah kalau kita kekal dalam apa yang pernah kita laksanakan sebelum ini, majoriti kita insyaAllah selamat dan kadar transmisi jangkitan adalah rendah. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam dari Universiti Putra Malaysia yang berkongsi pandangan serta nasihat, dan akhirnya pada ketika ini adalah tanggungjawab kita semua dalam memastikan kawalan kendiri termasuk pada diri dan juga orang di sekeliling kita.